Assalamualaikum, selamat sejahtera murid. Hari ini kita akan belajar tajuk bab 3, segitiga dan segitiga, segi empat dan poligon. Okey, kebanyakan dalam tajuk ini kamu dah belajar basic dia masa menengah rendah lah dalam matematik. Okey, so kita cuma apply dalam bentuk lukisan untuk JKT. Okey, pada hari ini kita akan belajar tajuk segitiga. Okey. So, apa yang kita nak capai hari ini? So, pada pengakhiran pengajaran ini, okey, murid boleh menyatakan jenis-jenis dan ciri-ciri segitiga. Okey, so segitiga yang kita fokuskan ialah 4 ini sahaja. Okey, kemudian melukis segitiga sama sisi apabila diberi sisi. And then melukis segitiga tepat apabila diberi hipotenus dan satu sisi. Kemudian melukis segitiga apabila diberi perimeter dan nisbah sisi. Okey, so pertama sekali mari kita lihat apakah ciri-ciri segitiga. Okey, jadi saya secara umum murid dah tahulah apa tu segitiga kan. Dia ialah segitiga. Jadi segitiga dia ialah gabungan tiga garis lurus. Okey, tiga garis lurus ni. Okey, so dia merupakan rajah satah garisan yang mempunyai tiga sisi yang lurus. Okey, sebab dia poligon kan. So dia tiga sisi yang lurus. Okey, jumlah sudut dalam segitiga ialah 180 darjah. Okey, ini semua kamu dah belajar dalam matematik menengah rendah. Okey, X, Y, Z ni gabungkan sudutnya ditambah akan dapat 180 darjah. Dan yang paling penting kamu mesti tahu beza sisi dan tinggi. Ketinggian diukur dari puncak dan berserenjang ke tapak. Okey, dia mesti tinggi, dia mesti ukur tegak. Tolong bezakan dengan sisi. Sisi ni yang condong ni sisi lah yang menyambungkan dia. Okey, tinggi dari puncak dia ke tapak. Okey, dekat tapak ni akan ada dua sudut tapak. Okey, di puncak akan ada sudut puncak. Okey, yang bawah ni ciri tambahan untuk segitiga. Okey, jadi kalau kamu nampak ada satu garisan daripada bucu ke tengah antara ke tengah sisi ni lah. Okey, dia di tengah-tengah. Dia bukan berserenjang, dia di tengah-tengah sini. Okey, tengah-tengah sisi ni. Okey, so kita panggil dia garisan penengah. Okey, dia akan sambung daripada bucu ke titik tengah sisi yang satu lagi lah. Okey, so dia ada 3 garisan penengah. Okey, ini kita panggil segitiga penengah lah juga. Okey, sebab dia ada garisan penengah. Okey, so kita lihat jenis-jenis segitiga yang kamu perlu tahu. Ni semua dah tahulah kan sepatutnya. Okey, kamu dah di tingkatan 4 mesti tahulah nama-nama segitiga ni dari sekolah rendah kamu dah belajar. Okey, kalau dia ada semua sisi dia sama, kita panggil segitiga sisi sama. Macam mana kita nak kenal pasti sisi dia sama? Biasanya ada senggat kecil ni. Okey, jadi bila segitiga sisi sama, apa ciri dia? Jadi bukan ciri pada segitiga umum je. So setiap segitiga ni ada ciri-ciri tertentu yang kamu mesti tahu. Okey, apa ciri dia? Okay, segitiga sisi sama ni apa ciri dia? Kamu dah belajar masa menengah rendah. So, revise balik. Okay, antaranya, dia ada 3 sisi yang sama panjang, 3 sudut yang sama besar dan juga 3 paksi simetri. Itu antara ciri-ciri segitiga sisi sama. Okey, segitiga sisi sama. Okey, yang seterusnya segitiga tepat. Okey, kalau di dalam matematik kamu belajar segitiga bersudut tegak. Okey, dalam JKT dia segitiga tepat. Tapi dia mempunyai maksud yang samalah sebenarnya. Okey, cuma kalau soalan tu berpandukan buku teks JKT lah. Okey, so kita akan guna segitiga tepat. Okey, so bila segitiga tepat ni, dia sama juga dengan apa yang kamu dah belajar. Dia akan ada hipotenus. So, kamu kena kenal pasti mana hipotenus dia kan.
Mana hypotenuse dia? So, ini dia punya hypotenuse. Okey, ini ialah hypotenuse. Dalam segitiga bersudut tepat akan ada satu sisi yang bernama hypotenuse. Okey, dan akan ada satu sudut 90 darjah. Okey, ada satu sudut 90 darjah. Okey, adakah dia ada paksi simetri? Bergantung kepada ukuran sisi yang dua lagi. Okey, sisi A dan sisi B. Bergantung kepada ukuran A dan B. Dia boleh jadi ada paksi simetri. Satulah sekurang-kurangnya. Okey, contohnya ada pada sesiku 45 darjah kamu tu. Okey, itu ialah segitiga tepat yang mempunyai satu paksi simetri. Okey, sebab kedua-dua panjang sisinya adalah sama. Okey. Kemudian kita ada segitiga sama kaki. Sama kaki, kaki dia je lah yang sama. Okey. Bila ada segitiga sama kaki, biasanya dua kakinya adalah sama panjang dan dua sudut tapaknya adalah sama besar. Okey, bila saya sebut sudut tapak, kamu mesti dapat bayangkan dekat mana kedudukan dia. Okey, kalau sisi dia sama panjang macam ni, so sudut dia buka bawah tu lah sudut tapaknya. Okey, dia ada sudut tapak yang sama panjang, sama besar. Okey, dan biasanya kalau segitiga sama kaki, dia akan ada satu paksi simetri. Okey, ciri-ciri tu kamu kena tahu. Okey, sebab mungkin keluar dalam soalan. Okey, kalau segitiga tak sama kaki, biasalah segitiga tak sama kaki, semua sisi dia tak sama panjang dan semua sudut dia takkan sama besar. Okey, itu contoh jenis-jenis segitiga lah. Kalau kamu ingat dulu, sebenarnya banyak lagi nama-nama segitiga yang lain. Okey, ini 4 ni kita fokuskan dalam GKT. Okey, so seterusnya hari ni kita akan melukis segitiga. Okey, dalam buku kerja kamu ada soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Saya nak minta kamu siapkan soalan struktur tu lah. Okey. Kita lihat teknik melukis segitiga berdasarkan soalan ni. Okey, kita pergi soalan nombor 3. Okey, bina segitiga sama sisi apabila diberi sisi PR. Okey, saya harap setakat ni kamu dah mahir menggunakan peralatan. Jadi, saya akan tunjukkan dan menerangkan cara pembinaan. So, kamu kena gunakan teknik yang betul lah semasa melukis. Okey, so soalan nombor 3, bina segitiga sama sisi. Ni pun dah belajar sebenarnya masa masa menengah rendah. Okay, cuma kita nak apply balik dalam GKT. Cuma soalan dia bukan macam ni lah. Soalan dia akan gabungkan. Ini basic sahajalah. Soalan dia akan digabung-gabungkan dengan bentuk yang lain. Okay, so kita lihat macam mana kita nak bina sisi PR. Okay, sisi PR telah diberi. Okay, sisi PR diberi sisi PR. Okay, jadi kalau kamu nak bina satu segitiga yang sama sisi, okay, kamu ambil ukuran, gunakan jangka lukis, ukuran PR. Okay, ukuran PR. Okay, kemudian letak jejari letak jarum di R, kemudian buat satu lengkok. Okay, jejari dia sama dengan PR tu. So, kamu buka jangka lukis sama dengan PR, jarumnya di R, buat satu lengkok. Macam itulah garisan yang saya tunjukkan. Okey, kemudian pindahkan jangka lukis kamu ke P. Okey, buat lengkok satu lagi. Okey, pastikan ada persilangan antara dua lengkok. Okey, persilangan antara dua lengkok itulah titik Q. Okey, kemudian bila dah dapat titik Q, baru kamu sambungkan kedua-dua sisi tu, PQ dan QR. Okey. So, yang garisan warna biru ni ialah garisan objek. Kamu kena hitamkan dia. Okey, terangkan dia. Okey, itu ialah cara membina segitiga sama sisi. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya.
Okey. Soalan yang seterusnya ialah bina segitiga tepat PQR apabila diberi panjang hipotenus PR dan satu sisi PQ 50 mm. Okey, so dia kata ini apa? Hypotenus. Okey, ini ialah hypotenus. Okey. So, kalau dia tak bagi gambar rajah macam ni, kamu just lakar satu segitiga. Okey, bersudut tepat macam ni lah, lebih kurang kan. P R. Okey, dia dah bagi PR. So, PR ialah hypotenus. Ini ialah hypotenus. Okey, maksudnya dekat hypotenus. Oh, so kita punya gambar ni dah salah lah. Dia macam ni lah. Sorry. Gambar kita dah salah. Kita padam sikit. Okey. Kamu tahu ini ialah hypotenus. Sudut 90 darjah bertentangan dengan hypotenus. Okey, kemudian dikata PQ 50. So, dia bagi ukuran PQ 50. So, dia macam ni lah sebenarnya. Baru betul. Okey. So, Q. Okey, ini 50. Okey. Apa yang maklumat dia bagi, okay, kamu kena keluarkan. Okay, dalam bentuk rajah lah macam ni. Okay, supaya kamu tahu guideline yang kamu nak lukis ni. Okay, sebab kamu basic kan baru nak belajar. So, dia kata bina segitiga tepat. So, kamu kena bina segitiga tepat lah. Kalau ini hypotenus, sudut 90 darjah bertentangan dengan dia kan. Kamu dah belajar benda tu. So, masukkan ukuran PQ. Kamu tahu Q tu ke atas. Okay. So, ada 90 darjah kat sini dan ini ialah hypotenus. Okay, kamu dah belajar dalam tajuk sudut dalam bulatan. Okay, sudut dalam bulatan, ciri-ciri dia dalam matematik. Okay, kalau ada satu diameter okay, yang menyentuh lengkuk bulatan, okay, ada diameter, kemudian ada satu sudut yang menyentuh lilitan bulatan, okay, maka akan ada sudut 90 darjah, betul? Okay, jadi ini samalah konsep dia macam kamu belajar matematik tu. Okay, jadi ini sebenarnya kalau kamu lukis dalam bulatan tu, ini diameter. Kamu lukis diameter. Okay, kalau kamu tengok sebenarnya dalam bentuk segitiga, ini juga adalah hypotenus. So, ini ialah hypotenus. Bila ada hypotenus, maka dia ini adalah diameter bulatan. Okay? Ini adalah diameter bulatan. So, untuk melukis segitiga tepat, okay, asal nampak segitiga tepat, so, kamu kena buat satu separuh bulatan. Okay, so cara nak buat satu separuh bulatan, kamu bahagi dua lah sebab kamu nak perlukan jejari. Bagi dua. Macam biasa. Kemudian cari pusat bulatan. Okey, dah dapat pusat bulatan di tengah sini. Okey, ini pusatnya. Dari pusat, kamu kena buat separuh bulatan. Okey, sebab dia memenuhi syarat mana jika ada diameter dan ada sudut yang menyentuh lilitan bulatan, dia akan dapat sudut 90 darjah. So, kamu tak payah ukur sudut 90 darjah ni. Kamu cuma buat separuh bulatan ni je. Okay. And then, kamu ambil ukuran. Okay, dah ada separuh bulatan. Ambil ukuran jangka lukis 50 mm. Okay, kamu ambil jangka lukis kamu. Ukur 50 mm. Berpusat di P. Tandakan lengkuk pada lilitan bulatan tu. Okay. Tandakan lengkuk pada lilitan bulatan. Okay, dah dapat lengkuk pada lilitan bulatan, terus dia adalah Q. Okay, itu adalah Q sebab dia 50 mm kan dari P. Okay, so kamu dah dapat, terus kamu objekkan rajah itu. Okay, dan automatik sudut di sini ialah 90 darjah. Okay, dia automatik. Memang automatik.
So, kamu kena tahulah apa yang dia bagi. Tak payah nak kira pun. Kamu kena cuma tahu bila nampak ada satu segitiga bersudut tepat. So, automatik kamu kena buat separuh bulatan and then ukur panjang sisi dia. Itu saja. Okey, kelas? Okey, so kita lihat soalan yang seterusnya dan yang terakhir untuk hari ini. Okey, iaitu bina satu segitiga apabila diberi perimeter PQ dan nisbah sisi 4, 3, 5. Okey, so kamu ada soalan diberi satu segitiga, diberi perimeter dan nisbah. Okey, maksudnya kamu kena lukislah segitiga tu. Okey, P, ni kita lakar je kan. Q, R. Okey. So, adakah PQ ni sisi dia? Bukan. PQ ialah perimeter. Maksudnya, ini PQ tambah QR tambah RP ni akan dapat perimeter dia ni. Okey. So, dia kata nisbah 4, 3, 5. Maksudnya, 4, 3, 5. Kamu kena baca dia macam tu lah. 4, 3, 5. Okey, 4, 3, 5. Macam tu. Okey, maksudnya kalau kamu tambahkan 3 tambah 5 tambah 4 samalah dengan panjang ukuran ni. Okey, sama dengan panjang ukuran ni. Ini dia bahagikan kepada 3 bahagian, 5 bahagian, 4 bahagian. Macam tu lah. Okey, so sebenarnya ni kamu dah belajar pembahagian garisan yang sama panjang. Okey, so ini gabungan perimeter ni. So panjang dia sama dengan inilah. Okey. So cara dia ialah kamu perlu membahagikan garisan ini kepada berapa bahagian? Okey. Ini perlukan 4 bahagian. PQ perlukan 3 bahagian. RQ perlu 5 bahagian. Jadi berapa bahagian sebenarnya kamu nak bahagikan? Kamu kena bahagikan kepada 12 bahagian sebab setiap sisi memerlukan bahagian-bahagian tertentu lah. So, kamu pun ambil buat satu sudut condong, kemudian bahagikan garisan kamu tu kepada 12. Okey, bahagikan kepada 12 seperti biasa. Dah bahagikan, jangan lupa numberingkan dia. Mesti numbering lah supaya kamu tak salah. Okey, sudah kamu kena bahagikanlah garisan ini mengikut nisbah 4, 3, 5. So, 12 ni kita akan pergi ke Q, yang paling akhir akan ke titik yang paling hujung. Okey, yang paling akhir akan pergi ke titik yang paling hujung. Kemudian selarikan dia ke mana? Dia nak 5 bahagian. So, 1, 2, 3, 4, 5. 12 solat 5, 7 kan? So, selarikan hingga ke sisi 7. Okey. Yang tengah ni perlukan berapa? 3. So, 1, 2, 3. 7 solat 3, 4. Okey, so kamu dah ada. Sini berapa nisbah dia? 4. Sini 3, 5. Okey, kamu kena perhatikan dia punya PQ ni. Dia kata PQ 4, 3, 5. So dari P ke Q 4, 3, 5. Kena betul lah. Okey, kemudian mana segitiganya? Okey, tak ada segitiga lagi. So sebenarnya kamu dah ada tapak sahaja ni. Okey, kamu dah ada tapak dia. Sebab dia berada pada garisan ni. 4 dengan 5 pada condong. So, ambil jangka lukis. Okay, ambil jangka lukis, letak pada titik yang pertama ni. Okay. Katalah ni titik A. Dia tak cakap sisi ni ialah sisi segitiga. So, maksudnya ini sebenarnya can be any huruf lah. A. Dia bukan cakap ini sisi segitiga. So, saya tukar numbering dia. Okay. Kalau saya tulis PQR, kamu ingat panjang ni, dia punya tapak ni panjang ni. Salah So, sebenarnya dia
selain daripada PQR tu lah. Okay, katalah ni A. A, ukurkan jangka lukis kamu ke 4. A, ukurkan jangka lukis kamu daripada titik A ke P. Okay. Kemudian, buat satu lengkuk. Okay. Kemudian, ukurkan yang B ni. Ini tadi B. Okay. B ke Q, buat satu lengkuk lagi. Okay. So, bila dah ada lengkuk ni, ini ialah titik C. Okay, so kamu sambungkan A, B, B, C. A, C, 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 B. Okay. Tapak dia jangan lupa diobjekkan juga walaupun dah ada garisan. Okay. Kamu tak boleh guna sini BQ Saya ulang sekali lagi. Kamu jangan confusekan diri kamu. Okay. Kamu letak PQ. PQ bukan dia punya panjang sisi. Okay. PQ ialah dia punya perimeter. So, kamu kena numbering dengan huruf yang lain. Numbering dengan huruf yang lain. A, B, C macam tu lah. So, ini ialah pembinaan segitiga apabila diberi perimeter dan juga nisbah sisi. Apa-apa pun kamu kena lakar dululah. Lakar dulu segitiga berdasarkan soalan lah. Berdasarkan soalan yang diberi. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini. Saya harap murid dapat melaksanakan latihan yang bersama-sama dengan saya. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya dengan pembinaan segitiga yang lain. Sekian, terima kasih.